forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar bidasan pihak Anwar Ibrahim tentang isu kes Nik Ilin. Siapa PM ketika itu? Siapa Menteri Undang-Undang ketika 2021? Okey, mari kita dengar respon dari pihak Anwar Ibrahim di Kongres PKR 2023. Okey, di akhir kita komen macam biasa. Permasalahan dalam negara, terutama yang terus menghangatkan isu kaum dan kefanatikan agama. Jadi saya ingin menjelaskan di sini. Ini mencanangkan dengan bawa ayat Quran dan hadis, menyatakan Islam terancam di negara kita. Saya nak tanya, berulang kali kita tanya, di parlimen kita tanya, di mana terancamnya? Kerana ada adegan dan pertunjukan pop di stadium. Saya jawab, semasa kamu perintah, adakah tidak? Ada. Kerana dicabar hukum syariah di Kelantan. Dan Selangor sebelum itu. Saya tanya, bila diperkenalkan, dicabar di Selangor? Tahun 2021. Siapa Perdana Menteri masa itu? Siapa Menteri Undang-Undang? Mana dia pemimpin-pemimpin dari parti Islam yang di dalam kerajaan masa itu? Mengapa dia tidak ambil tindakan? 2021. 2022 Mei dicabar di Kelantan. Tidak ada suara. Sekarang seolah-olah kita yang menghalang. Dia tidak ada kena mengena dengan kerajaan persekutuan. Ini undang-undang dibuat oleh negeri, dicabar. Isu dia, apakah ini kuasa negeri atau kuasa persekutuan? Mahkamah Persekutuan seperti mana disebut oleh Ketua Hakim Negara hanya nak menentukan sama ada kuasa negeri ada atau tidak memperkenalkan beberapa undang-undang yang terlibat dengan kes jenayah terutamanya. Dalam negara kita ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri dan ada senarai bersama. Jadi biar Mahkamah Persekutuan memutuskan. Dia tidak putuskan tentang hukum syariah itu. Dia putuskan tentang kuasa negeri membuat undang-undang. Kalau kita izinkan negeri, masing-masing negeri buat undang-undang sesuka hati, semua negeri boleh buat. Sarawak akan buat undang-undang dia, Perlis buat undang-undang dia yang bercanggah di satu sama lain. Jadi keputusan itu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tapi sekarang Islam terancam. Itu propaganda penunggang agama di negara kita. Jadi saudara mesti turun ke bawah, jawab masalah ini, kerana fakta itu menyebelahi kita dan fakta itu dibohongi oleh mereka. Perkara ini bangkit sebelum kita berperintah. Perkara ini bangkit tahun 2021, 2022 yang tidak dicabar oleh mereka dan sekarang kita dihukum. Jadi lawan tetap. Baik. Ini bahaya. Terutama ada unsur-unsur awal yang dikatakan takfiri. Apa dia takfiri? Mengkafirkan sesama Islam. Apa-apa elemen pengaruh khawarij. Apa sejarahnya? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, anak saudara, sahabat Nabi, khalifah keempat, itu dianggap tidak cukup Islamik. Mereka lah lebih baik dan paling Islamik. Ciri-ciri itu sudah menyusup. Dan saya ingin beritahu, kalau kita izinkan perkara ini terus berlaku dan dibiarkan, bukan saja ada perpecahan di antara umat Islam. Rakan-rakan kita ada tak pentas, ada di kalangan Kristian, Hindu, Buddha. Saya nak beritahu, kalau kita ambil sikap tolak ansur terhadap gejala ini, negara ini akan rapuh dan tidak akan dapat bertahan
Dan selagi kita pegang kuasa, kita tidak izinkan negara ini diperkotak-katikkan atas nama agama atau nama kaum. Saudara, saya juga nak ingatkan, masalah ini bukan sahaja masalah terikat dengan orang Melayu dan Islam. Kadang-kadang, seringkali juga di kalangan bukan Islam atau bukan Melayu, di kalangan minoriti pun kadang-kadang sengaja menghangatkan suhu politik. Bila kita cakap perkuatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ada yang pertikaikan. Padahal, melainkan Sabah Sarawak kerana undang-undang itu membolehkan. Tetapi untuk semenanjung tanah Melayu dan negara seluruhannya, penguasaan bahasa Melayu mesti dipertahankan. Jangan ada anggapan bahawa kita akan longgarkan atau remehkan kepentingan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Tetapi seperti yang kita sebut, bukan zero sum game. Negara ini nak maju, ekonomi nak ditingkatkan, mutu pendidikan juga harus ditingkatkan. Jadi apa kaedahnya? Kita harus berdepan dengan kenyataan. Sekiranya semua rakyat menguasai bahasa Melayu yang baik dan sistem pendidikan menetapkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, mulai tahun depan kita harus bersedia mengambil langkah meningkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris di Malaysia ini. Ada juga kritikan kerana perkara 153 dalam perlembagaan yang katanya memihak kepada kepentingan Melayu dan Bumiputera. Saya nak sebut di sini, perkara itu sudah disepakati menjadi perkara induk dalam perlembagaan. Tetapi dalam langkah-langkah yang kita ambil, menoktahkan kemiskinan. Apakah kita kira dia miskin Melayu atau miskin India atau miskin Cina? Tak ada. Atau miskin Bumiputera? Semua yang miskin tegar tanpa mengira kaum, itu kita mau noktahkan. Jadi jangan guna sentimen kaum di sini. Bila saya sebut sekolah daif, apa dia tak termasuk sekolah Tamil atau sekolah Cina? Semua sekolah daif, termasuk sekolah Arab dan sekolah agama, kita bantu dan cuba kita selesaikan. Jadi jangan main ini isu-isu mana-mana sekolah didiskriminasi itu memainkan politik. Kalau ada hal yang mau diketengahkan, boleh dibawa. Ada yang bangkitkan soal meritokrasi. Kalau negara ini mau maju, mesti terima kenyataan meritokrasi. Tetapi jangan keterlaluan. Meritokrasi. Sekolah yang paling daif di dekat Rumah Panjang di Kapit, dengan sekolah terbaik di Kuala Lumpur, mau bersaing. Apakah itu nama keadilan? Tidak. Sebab itu, saya selalu mengingatkan kita tentang pandangan John Rawls. Justice is about fairness. Jadi meritokrasi itu penting, tapi jangan keterlaluan. Sebab seorang daripada penduduk minoriti tak dapat peluang, terus dihukum. Semuanya salah. Saudara, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, yang paling miskin itu Melayu dan Bumiputera. Dan kita akui, kelompok kecil yang termiskin di kalangan masyarakat etnik India di Malaysia. Beritahu kepada saya, mana ada berani pemimpin di negara ini, pemimpin Melayu, yang menyebut majoriti Melayu miskin di Semenanjung, tetapi yang paling miskin di kalangan miskin itu adalah etnik India. Saya berani sebut kerana saya pimpin semua kaum di negara ini. Sebab itu, pengkritik sastra Amerika John Garner mengulas, those who saw the beauty of meritocracy easily overlooked the pain involved for those who lack the necessary ability. Ini kita kena ingat. Jadi jangan terbawa-bawa. Kalau ada isu, boleh kita kemukakan. Tapi nak bawa sentimen, kononnya dalam keadilan pun ada keresahan. Kerana permasalahan dan kepentingan kaum-kaum lain
tidak dijaga dan dipelihara. Saya nak beritahu, tonggak ini masih Melayu dan Islam, tetapi kita jamin keadilan bagi semua ahli dari semua kaum dan semua agama. Ini dia pendirian kita dan kita tidak tolak ansur sama sekali dalam perkara ini. Sebab itu Profesor Harvard Michael Sandel dalam bukunya The Tyranny of Merit, dengar baik-baik, The Tyranny of Merit. Kerana yang bicara tu kadang-kadang elit di atas, satu kelompok kecil yang menyanggah semua keputusan-keputusan kita, yang meminta semuanya jadi liberal dan bijak dan universal tanpa memikir permasalahan rakyat di bawah. Sebab itu dalam karya Michael Sandel dalam Tyranny of Merit, dia sebut merit, I repeat, merit does not reduce inequality. It reconfigures inequality to align with ability. But this reconfiguration creates a presumption that people get what they deserve. And this presumption deepens the gap between the rich and the poor. Ini saya harap kita boleh bincang, tapi jangan terbawa-bawa dengan pandangan yang hanya memihak kepada satu pihak. Sebab itu pendekatan baik dalam Islam, baik dari sudut yang saya sebut tadi kaum, kita harus bawa agenda berbeza. Boleh bincang, tetapi jangan memaksa. Seperti mana yang kita alami dulu. Saudara Mat Sabu, Lok, Saifuddin, itu pernah dalam kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Kita tahu beberapa kesilapan. Bukan kesilapan jemaah menteri. Dipaksa dari atas. Kerana golongan elit mau ICERT, Statute Rome, diiktiraf di negara kita. Apakah ada perbincangan dalam kabinet? Tidak. Apakah berbincang dengan ahli parlimen? Saya maksud ahli parlimen Protestan? Tidak. Apakah ada santuni rakyat? Dibicara? Tidak. Dipaksakan dan timbul keresahan kerana orang tidak faham dan oleh itu menjadi bahan yang dieksploit oleh pembangkang. Kita tidak boleh ulang. Walaupun ada golongan elit liberal yang mengatakan kita perlahan dalam program reform, tapi percayalah, belajar dari pengalaman lalu. Kalau kita gopoh baik dalam soal pelaksanaan Islam atau pelaksanaan reform agenda ini, kita akan ditolak oleh rakyat. Pengalaman lalu mesti mengajar kita. Malah kalau saya nak sampaikan, golongan yang membawa reform ini dalam pengalaman mutakhir sejak zaman Revolusi Perancis 1789, apa slogannya? Liberté, égalité, fraternité. Tak payah terjemah, semua faham. Ya. Maknanya gagasan yang sangat menarik. Siapa yang tidak mau liberty? Siapa tidak mau equality dan fraternity? Tetapi ingat, kerana obsession dengan ideologi dan paham golongan elit kecil itu, muncul Jacobins, muncul Robespierre dengan Reign of Terror, dan berkecamuk agenda revolusi Perancis itu. Malah ada kajian yang saya ingat saya baca yang melihat keadaan petani di Perancis itu lebih parah daripada sebelum revolusi. Maknanya bila dilihat setelah revolusi Perancis 1789,
10 tahun selepas itu, nasib petani lebih parah. Kerana golongan elit, dia fikir reform yang menyentuh kepentingan elit semata-mata. Dia tidak melihat kepentingan rakyat, bagaimana nak menoktahkan kemiskinan, mengangkat martabat petani-petani dan peladang dan peneroka felda, itu bukan perkiraan mereka. Kita insya-Allah dalam kerajaan perpaduan negara madani tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Walaupun kita akan mungkin digasak dari kiri dan kanan. Satu pihak kata kita ini perlahan dalam reform. Satu pihak lain mengatakan kita ini tidak cukup Islam dan tidak cukup Melayu. Saya nak beritahu, kita mesti ambil jalan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Mesti jalan sederhana dan pertengahan, memikir kepentingan semua. Okey tuan-tuan, saya baca detail lah dekat Masyarakat ni sikit. Mahkamah tangguh keputusan Hakim Teguh Peguam Majlis Negara. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan menangguh keputusan pada pendengaran petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2009. Kami akan bersidang dan membincangkannya, kata Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Mat selepas mendengar pujahan lisan daripada semua pihak. Itulah tuan-tuan, benda kini zaman PM merintah lagi, tapi dah dia orang senyap. Dia sekarang ni dia orang siap buat demonstrasi depan dekat Putrajaya baru ni. Macam-macam masa dia kes dia orang senyap, sekarang baru bising. Okey tuan, mari terus menyokong kat yang Perdana Ibrahim. Assalamualaikum.